kepada yang ibu bapak murid-murid tahun 1 SK Kromoko. Jadi untuk kali ini saya selaku sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Raina bin Jubib selaku penolong kanan kurikulum di sekolah ini. Untuk pengetahuan para ibu bapak, untuk slot saya dalam transisi ini sebenarnya ada beberapa perkara atau beberapa isu yang saya mau ketengahkan, tetapi memandangkan masa yang begitu terhad dan juga terpaksa menggunakan rekaman ini, saya pikir memakan banyak data. Jadi saya tidak dapatlah memberikan serba lengkap tentang perkara-perkara yang ingin saya sampaikan lah dalam ucapannya lah, bukan ucapan lah sebenarnya, taklimat yang ini sebenarnya. Tapi saya pun coba beberapa kali untuk mengedit bahan taklimat saya yang penting bagi saya dengan inilah apa yang saya cakap sepatutnya saya taklimatkan dan saya boleh bercakap dalam ini. Tetapi sudah selesai video tu, sekali saya periksa dia memakan data sebanyak 3 gig. Jadi bagi saya tidak memadai lah untuk di upload di dalam grup tahun 1 ni. Jadi oleh macam mana pun saya telah pun minta bahan ini disebarkan ke dalam grup tahun 1 untuk tetapan dan juga untuk panduan kepada ibu bapa, di mana ada beberapa perkara sebenarnya saya mau sampaikan, tetapi perkara yang terpenting bagi saya selaku PK kurikulum ini adalah teras ataupun asasnya adalah PBD, iaitu pentafsiran bilik derjah, yang mana ibu bapa mesti ataupun perlu mengetahui apa itu PBD. Jadi kesempatan ini nanti bersama-sama dengan ini guru kelas tahun 1 dia akan upload PowerPoint itu berkaitan dengan PBD itu sebenarnya. Jadi saya rasa tidak dapat juga saya memberikan taklimat secara lengkap. Tapi walaupun bagaimanapun bila bermula sisi persekolahan nanti, saya akan beri kesempatan, jika ada kesempatan saya akan kumpul ibu bapa dan saya akan taklimatkan kembali mengenai PBD ini agar semua ibu bapa dapat mengetahui. Sebab inilah PBD ini adalah pentafsiran bilik derjah, di mana menjadi asas kepada setiap pengetahuan ataupun tahap pencapaian murid-murid itu, di mana kita melihat dia menggantikan peperiksaan PDB ini. Itulah yang pentingnya untuk ibu bapa faham dan tahu semasa awal sisi persekolahan bermula. Itulah sebenarnya yang ibu bapa perlu tahu. Jadi saya tidak dapat memberi taklimat penuh, tetapi itulah bahan yang PBD ini. Nanti saya akan sekali lagi saya akan saya minta guru kelas tahun 1 Cikgu Noratika, dia akan upload lah di dalam grup untuk rujukan ibu bapa. Mohon itu bahan itu sekiranya sampai tapi sampai saja nanti mohon ibu bapa untuk membaca bahan tersebut untuk sebagai pengetahuan kepada ibu bapa. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Dan satu perkara lagi, saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada anak-anak ni, murid bersekolah tahun 1 di SK Kromoko bagi tahun 2021. Jadi dari saya itu sajalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua murid tahun 1. Nama cikgu iaitu Naim bin Saibin alias Ibit. Cikgu merupakan penolong kanan hal ihwal murid ataupun HEM di SK Kromoko. Tugas cikgu adalah untuk memastikan murid-murid mendapat buku teks
Dan seterusnya, murid-murid juga mendapat bantuan seperti bantuan awal persekolahan, bantuan KUAM, bantuan RMT, murid asrama, dan bantuan pakaian daripada Yayasan Sabak. Jadi, jika ada murid-murid yang tidak dapat buku teks, tidak dapat bantuan, silalah berjumpa dengan cikgu. Nanti cikgu akan pastikan semua murid mendapat keistimewaan di sekolah Kromoko. Untuk seterusnya, kita akan bersemuka nanti jika sekolah sudah dibuka kembali. Jadi itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Guru Besar Encik Jamil Ayub, penolong kanan 1 Cikgu Raine Jumi, penolong kanan HEM Cikgu Naim Ebit, dan juga yang dihormati pengacara majlis kita dan juga selaku penyelaras transisi tahun 1 Cikgu Nuratika, dan buat murid-murid tahun 1 sekalian, selamat pagi semua. Baiklah, bagi yang belum mengenali cikgu, nama cikgu Muaz Mudrika alias Tudin, boleh panggil Cikgu Muaz. Cikgu di bahagian penolong kanan co-curriculum, dan juga merupakan guru pendidikan jasmani. Apa yang cikgu mau sampaikan di sini, pertama, cikgu lebih suka kalau kamu setiap kali PJ ada baju PJ, kelengkapan PJ, dan juga apa yang cikgu suruh bawalah. Itu nanti ada beberapa sesi dalam kelas, nanti cikgu akan bincangkan. Dan juga kalau boleh, kalau untuk baju PJ ini kita sudah sediakan baju khas PJ Purple. Kalau kamu ada nampak baju warna ungu yang abang-abang kakak-kakak kamu pakai itu, itulah baju PJ kita. Cuma tidak disediakan nama dan saiz itu tidak ditetapkan. Biasanya kalau bagian baju, cikgu sebut baju dulu. Baju kena selengkap dengan seluar, bukan seluar pendek tapi seluar warna hitam, track shirt, kemudian berkasut. Dan siapa yang tidak mengenakan pakaian yang sesuai ketika aktiviti PJ, memang cikgu tidak suruh masuk waktu PJ. Oke. Kemudian baju memang tidak dapat saiz kecil, tetapi boleh kamu guna pakai sehingga kamu pergi tahun 3, 4, 5, sebab warna baju ini agak sukar untuk kita dapatkan. Jadi cikgu lebih mengutamakan baju itu free size supaya kamu boleh pakai pada tahun-tahun berikutnya. Kalau cikgu bagi kamu baju yang ikut size badan kamu, dia akan nanti kamu membesar, kamu terpaksa membeli lagi. Oke, dan pastikan baju PJ ini dipakai sewaktu hari atau ada kelas pendidikan jasmani sahaja. Selain pada kelas itu, cikgu tidak benarkan. Untuk mendapatkan baju PJ ini, murid-murid bolehlah datang kepada cikgu sendiri. Nanti cikgu akan bagi tahu berapa harga selai baju itu. Dan juga seterusnya cikgu akan sebut tentang sedikit peraturan lah tentang pendidikan jasmani. Yang pertama sekali, sentiasa patuh arahan cikgu. Tidak boleh masuk ke dalam bilik pendidikan jasmani tanpa kebenaran cikgu, atau menggunakan alatan pendidikan jasmani tanpa arahan cikgu. Oke, kalau kamu tidak ikut cakap cikgu, kamu ingkar arahan cikgu, kamu akan nampak dia punya kesan akibat daripada apa yang kamu buatlah. Kamu akan melihat kesan dia. Dan seterusnya cikgu kongsi pada kamu tentang co-curriculum. Co-curriculum ini hanya melibatkan murid-murid di tahun 4, 5, dan 6. Jadi kamu masih boleh melihat mereka beraktiviti, tetapi cikgu lebih co-curriculum ini
kita libatkan murid tahun 4, 5, dan 6. Untuk murid tahun 1, cikgu belum boleh libatkan, tetapi kamu boleh nampaklah apa-apa aktiviti abang-abang kakak-kakak kamu. Dan mungkin abang-abang kakak kamu akan lambat pulang disebabkan ada aktiviti kokum atau kelas ya yang lebih panjang masa dia berbanding kamu, dan kamu ketika itu perlu pulang terus ke rumah lah untuk jaga keselamatan. Jangan lagi ada yang simpang ke sana sini. Oke? Apa yang paling penting dalam kita punya pembelajaran pendidikan jasmani? Cikgu lebih utamakan keselamatan. Jadi kita punya gelanggang sudah ada di hadapan sebelah kelas kita ni. Okey, ada berturap simin. Kalau kamu nampak dulu sebelum ni batu tapi sudah bersimin, jadi memang boleh muat untuk 6 orang murid. Oleh itu memang cikgu utamakan keselamatan. Apa yang cikgu suruh kamu buat, kamu kena pakailah. Dan akhir kata daripada cikgu mau ucapkan tahniah kepada semua murid tahun 1 seramai 6 orang ini kerana telah berjaya melaksanakan program transisi tahun 1 dengan jayanya. Diharap program yang kita buat atau jalankan ini murid-murid sekalian dapat faham ada perbezaan antara ketika kamu berada di prasekolah dengan sekolah perdana. Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih dan jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan. Apa kabar murid-murid? Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya selaku guru besar dan pengurus sekolah SK Kromoko, saya ingin merakamkan tahniah kepada semua murid kerana berjaya naik kelas. Daripada kelas prasekolah ke kelas tahun 1, di mana kelas tahun 1 adalah kelas pertama dalam kelas perdana. Walaupun ada sedikit pengalaman dan pengetahuan ketika di prasekolah, tetapi perlu juga penambahbaikan ataupun penambahan pengalaman, kemahiran dan ilmu tersebut. Terlebih kepada murid-murid luar yang baru saja mendaftar di sekolah ini. Setiap tahun kita membuat sesuatu program, dan kali ini kita jalankan juga program yang dinamakan orientasi program transisi tahun 1. Program ini sebenarnya bertujuan untuk menyediakan murid-murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1 dan seterusnya. Dalam masa pandemik ini, di mana coronavirus 19 telah melanda seluruh dunia, khususnya di tempat kita, di Sabah dan di daerah kita, khususnya juga, menyebabkan kita tidak dapat bersemuka bersama-sama di sekolah. Oleh sebab itu, program ini dijalankan hanya melalui maya sahaja, dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp. Walaupun dengan kekangan dan kesulitan yang kita hadapi seperti ini, adalah diharapkan murid-murid telah mendapat pengalaman dan ilmu serta pengetahuan selama 2 minggu menyertai program ini. Saya percaya dalam menjalani dan menyertai berbagai aktiviti yang telah dijalankan, murid-murid telah mendapat faedah yang banyak walaupun hanya melalui maya. Saya juga ada melihat video-video hasil-hasil kerja murid yang telah dimuat turun di dalam kumpulan kelas tahun 1 tersebut.
Dan saya amat berbangga dengan keberanian dan keyakinan murid-murid menghadapi situasi yang baru. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang bertungkus lumus membantu anak-anak ini untuk mengikuti sepenuhnya program ini. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa murid-murid tahun 1 berjaya membimbing anak-anak kamu untuk mengikuti program ini. Dan tidak lupa saya merekamkan ucapan syabas dan tahniah kepada penyelaras program, yaitu Cikgu Nurhatika binti Harun yang berjaya merancang dan melaksanakan program ini. Saya melihat kesungguhan cikgu dalam menjayakan program walaupun berdepan situasi yang amat sukar semasa pandemik COVID-19 ini. Adalah diharap pengalaman-pengalaman murid ini akan membawa kepada pembelajaran yang seterusnya supaya akan lebih meyakinkan dan lebih menyenangkan dan memberi pengalaman baru kepada murid-murid yang terlibat. Dan akhirnya saya ingin merakamkan penghargaan yang tertinggi kepada semua kaki tangan sekolah saya yang memberi kerjasama di dalam menjayakan program ini. Akhir kata, dengan ini saya merasmikan penutupan Hari Orientasi Program Transisi Tahun 1 tahun 2021. Sekian dan terima kasih.